Gula yang RM2.8 tu dah tak ada. Dia jual RM4.8 dan gula sama, cuma tukar paket jadi gula premium. Tak. Dia gula tak sama. Dia gula tak sama. Kami pun berhati-hati juga. Kalau kita naikkan harga, ya, nanti harga barang makan naik. Setiap kilo yang dikeluarkan, mereka rugi 88 sen. Nampaknya itu kilang-kilang itu menipu kita kerajaan. Tak boleh jualan bersyarat, itu salah dari sudut undang-undang. Kalau kerajaan dulu dia kata tidur dah ni. Besok saya ke India bincang runding dengan Commissioner of Sugar daripada India. InsyaAllah. Seperti mana yang kita semua tahu, negara kita sedang mengalami masalah bekalan makanan. Selain daripada beras, ada satu lagi isu yang aku nak bincang dalam video kali ini, iaitu masalah gula. Dan dalam video intro tadi ada aku petik daripada perbahasan dekat Parlimen pada minggu lepas, pada 18 hari bulan September 2023, di mana sesi perbahasan Parlimen ini telah dijawab ataupun diterangkan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri KPDN, iaitu Senator Fauziah Saleh ataupun Kak G. Dan harap korang dapat tengok sampai habis lah, sebab video ni aku dah cuba try untuk cut, tapi rasanya kalau cut terlalu banyak nanti point tak sampai. Jadi harap-harapnya korang dapat manfaat lah daripada video ni. Dan kita teruskan dengan video yang seterusnya. Satu lagi mungkin terlepas pandang dekat kementerian ialah masalah gula yang juga menimbul masalah di kampung-kampung dan juga dalam masyarakat kita, di mana mereka menghadapi masalah untuk mendapat gula dengan harga RM2.85. Tapi kalau gula mahal tu ada, adakah kemungkinan kerana kerajaan membenarkan menjual harga berbeza-beza sekarang menyebabkan peniaga-peniaga ini menyuruh harga yang murah untuk menjual harga yang mahal? Persoalan tentang gula ini mula dibangkitkan oleh YB Hulu Terengganu semasa Timbalan Menteri sedang menjawab soalan lisan daripada ahli Parlimen yang sebelum ni telah membahaskan kajian separuh penggal. Dan dalam video ini jelas kita lihat YB Hulu Terengganu telah menyatakan bahawa ketiadaan gula yang murah, sebaliknya hanya terdapat gula yang mahal dekat kedai. Dan beliau juga turut menanyakan kepada menteri, adakah kemungkinan gula yang murah, gula rakyat itu disorok supaya penjual dapat menghabiskan stok gula yang mahal. Persoalan saya, Gading, bahawa ada peniaga-peniaga yang meletakkan syarat, seolah-olahnya syarat dia kena beli gula yang mahal baru boleh beli gula yang murah. Pengguna boleh beli gula harga RM2.80, tapi perlu beli gula yang lebih mahal. Itu perkara yang sama berlaku di Kuala Kerai juga. Berikutan itu, dua ahli Parlimen lain juga turut bangkit untuk menyuarakan masalah ini, iaitu daripada Seri Gading dan juga Kuala Kerai. Mereka kata kedai atau penjual telah meletakkan syarat, pembelian bersyarat, kalau nak beli gula yang murah, kena beli gula yang mahal. Saya nak bagi tahu bahawa gula kita, industri gula ni ada dua syarikat besar pengeluar, ya. Satu ialah CSR dan satu lagi ialah MSM. 100% raw sugar diimport, dan apabila negara India menghentikan ekspor mereka, maka gula ini hanya dependent kepada Brazil dan juga mungkin Thailand sikit. Brazil banyak. Dan kos pengeluaran 80% ialah harga bahan mentah ataupun raw sugar ini. 10% ialah operations. Ya, dia punya bahan api dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua,
Setiap kilo yang dikeluarkan, mereka rugi 88 sen. Sebab itu kementerian meluluskan pada bulan Julai pengeluaran gula jernih ataupun yang dipanggil gula premium. Gula jernih ni kita tak kawal. Ya, kita harapkan ada cross subsidi di situ. Ya, subsidi silang kepada industri sebab mereka tak tahan dah. You bayangkan kalau mereka tak tahan nak keluarkan dan mereka tak keluarkan gula. Susulan daripada itu, Timbalan Menteri telah menjawab bahawa kos operasi gula untuk menghasilkan gula murah itu telah pun mendatangkan kerugian kepada syarikat pengeluar, iaitu CSR dan satu lagi MSR. Dan susulan daripada itu, kerajaan telah mempertimbangkan agar pihak pengeluar gula untuk mengeluarkan gula yang jernih, iaitu gula yang premium itulah, supaya kos operasi mereka dapat ditampung. Sebab gula yang jernih itu kerajaan tak kawal harga. Kalau yang gula biasa, gula putih tu memang dalam harga kawalan. Dan Menteri jawab kalau syarikat terus menerus untuk menghasilkan gula putih itu, setiap kilo gula yang dihasilkan, syarikat akan kerugian 88 sen. Untuk bermula pada bulan Jun, seingat saya, kita mengeluarkan arahan pengawal bekalan di mana kita memberikan satu kota minimum 18,000 metrik tan kepada CSR, 24,000 metrik tan kepada MSM, jumlah 42,000 metrik tan untuk dikeluarkan juga gula yang standard ni, gula rakyat ni, RM2.85 ini, ya, untuk memastikan rakyat dapat gula. Mereka perlu lapor hari-hari, Datuk ini betul. Lapor hari-hari dalam sistem. Kita ada sistem lagi satu, Ampang. Sistem apa gula pun kita ada sistem. Kemudian kita juga pantau pemborong sama ada gula itu keluar atau tidak. Ya, mereka kena report juga, masuk dalam sistem juga. Kalau dia simpan tak boleh, kena keluarkan gula itu. Seterusnya, Menteri itu menjelaskan bahawa terdapat kuota tertentu, iaitu sebanyak 42,000 metrik tan gula putih ataupun gula murah yang perlu dikeluarkan oleh kedua-dua syarikat gula yang telah diamanahkan oleh kerajaan, diberi kuasa oleh kerajaan agar tetap mengeluarkan gula murah untuk bekalan tempatan. Dan juga ada sistem di mana mereka kena lapor setiap hari kepada kerajaan dan juga ada pemantauan seterusnya daripada pihak kerajaan lah terhadap pihak-pihak yang terlibat. Ni berkenaan dengan gula bersyarat tadi, saya nak maklumkan bahawa ini salah. Ini adalah merupakan satu kesalahan kalau sekiranya barang kawalan, bukan gula saja, apa saja barang kawalan. Maksudnya kalau dia nak beli gula, dia mesti beli benda lain. Dia nak beli minyak masak, dia kena beli benda lain. Itu jualan bersyarat, dan jualan bersyarat ini salah. Ya, dan harus boleh buat laporan kepada KPDN dan kita akan ambil tindakan. Tak boleh jualan bersyarat, itu salah dari sudut undang-undang. Bagi menjawab pertanyaan daripada Seri Gading dan Kuala Kerai, Timbalan Menteri telah menjawab bahawa jualan bersyarat bagi barang kawalan adalah salah dan boleh buat report kepada KPDN kerana ia menyalahi undang-undang. Kalau kerajaan dulu dia kata tidur dah ni. Itu Jadi kerajaan adakah- dulu. Yang berhormat, yang Bukan, kami kalau ni, kerajaan dulu, pihak pembangkang kata ini kerajaan sudah tidur. Jadi sekarang ni Yang Mat, kita jadi- tak kata pun, kita minta aja. ya, yang berhormat, sebab itu saya jelaskan dekat dalam Dewan ni. Sebab itu saya jelaskan, ya, saya ambil peluang untuk jelaskan supaya yang berhormat semua tahu keadaan sebenar. Kat sini berlaku sedikit provokasi daripada MP Kuala Kerai yang mana dia cakap kalau perkara yang sama berlaku pada kerajaan yang lepas,
maka adalah pihak yang akan menuduh kerajaan pada masa itu macam-macam tuduhan. Tapi kita boleh lihat kat sinilah yang Timbalan Menteri masih dapat mengawal emosinya dan cuba menjawab dengan tenang. Saya ingat pada masa Penggal lalu di mana selepas PH ambil alih sebagai kerajaan, pada masa itu harga antarabangsa gula itu, raw sugar adalah lebih kurang RM1 lebih. RM1 lebih 1 kilo. Dan tetapi kerajaan membenarkan penghilang itu untuk menjualkan gula itu pada harga RM2.85. Maka untung yang banyak. Pada masa itu kita tanya kenapa masih jual harga itu tidak turun, harga gula tempat di negara kita tidak turun, tetapi harga gula antarabangsa sudah turun. Masa ini YB Tampin telah bangun untuk memberikan pendapat ataupun sedikit pencerahan berkenaan kronologi harga gula ni sejak daripada tahun 2018 lagi, di mana pada ketika itu harga gula mentah telah turun tapi syarikat pengeluar gula masih lagi tidak menurunkan harga gula. Dan pada masa itu kerajaan telah bertanya kenapa, dan kita tunggu, kita tengok apa penjelasan yang selanjutnya. Alasan yang diberi oleh CSR, MSN adalah bahawa kita pada masa itu nak ada keuntungan, memang ada keuntungan, tetapi semasa harga gula antarabangsa ini naik, kita akan terpaksa untuk menampung kerugian kerana kita nak jual pada tahap yang sama juga, RM2.85. Maka sekarang apabila harga gula antarabangsa naik, mereka kata tak boleh tahan, nak naikkan harga. Kalau tak, kerajaan nak subsidi. Kalau tidak, mereka akan mengalami kerugian. Nampaknya itu kilang-kilang itu menipu kita kerajaan. Kalau ikutkan daripada penjelasan MP Tampin ini, pada ketika harga gula mentah dunia turun, syarikat gula tempatan masih lagi menjual harga gula pada ketika itu pada harga RM2.85 dan dapat untung yang banyak. Bila kerajaan tanya, dia kata ini untuk cover cost lah, untuk tampung kos di masa akan datang kalau harga gula mentah meningkat. Tapi realitinya sekarang apabila harga gula mentah meningkat, syarikat gula tempatan ni lah mengadu kepada kerajaan, kononnya tak boleh tahan. Dan apa yang menariknya, MP Tampin kat sini telah melahirkan kebimbangan beliau. Adakah syarikat pengeluaran gula tempatan ini sedang cuba untuk menipu kerajaan? Tampin, permohonan untuk menaikkan harga gula ini bermula daripada tahun 2021. Mereka dah memohon naik sikit tapi tak layan, naik sikit. Mereka mohon lagi tahun 2022, naik sikit, tak dilayan juga. Sehinggalah mereka sampai kepada tahap ini. Dan malah salah satu pada syarikat itu akan mengalami keadaan impairment oleh mereka punya auditors. Ya. Menteri dengan sepatah kilat telah menjawab kebimbangan Tampin itu dengan menyatakan bahawa syarikat tersebut telah mula meminta agar kerajaan mempertimbangkan untuk menaikkan harga gula pada tahun 2021, namun ditolak. Apply lagi pada tahun 2002, masih lagi tertolak. Dan pada tahun ini syarikat tersebut telah menghadapi risiko mungkin akan gulung tikar kalau masih lagi menjual gula pada harga yang lama lah. Kami pun berhati-hati juga. Kalau kita naikkan harga, ya, nanti harga barang makan
naik. Jadi rakyat pengguna kami jaga juga, ya. Jadi rakyat nanti akan sengsara. Tapi insya-Allah kita sudah ada jalan penyelesaian untuk gula ni, ya. Libat urus di peringkat terakhir. Insya-Allah dalam masa terdekat kita boleh selesaikan. Menteri juga telah menambah bahawa permohonan syarikat gula untuk menaikkan harga gula telah ditimbang oleh kerajaan kerana dibimbangi kenaikan harga gula secara mendadak itu telah menyebabkan harga barang makanan meningkat. Dan Menteri juga telah kata bahawa penyelesaian masalah gula ni akan berlaku dalam masa yang terdekat ni. Dia punya libat urus tu dalam proses akhir. Jadi kita tengoklah macam mana akhirnya, hasilnya nanti. Hormat kerajaan dulu jaga rakyat untuk pastikan tak naik. Cuma saya kata dulu, dia minta naik, kita tak naik sebab kita nak jaga rakyat supaya rakyat tak terkesan. Yelah, itu kita maksud kena saya. fikir yang Berhormat Ulu Terengganu, kalau industri itu crash, kita akan menghadapi krisis yang lebih besar. Ya, kalau misalnya mereka tak nak keluar gula, dah give up, tutup kedai, tutup, ya, gulung tikar, kita akan berhadapan dengan krisis yang lebih besar. Sebab itu kita sedang berunding price structure. Sebab kita dapati bahawa micro industry juga yang ambil banyak gula ni. Ya, jadi mungkin kita perlu berunding berkenaan dengan price structure untuk micro industry. YB Hulu Terengganu juga telah bangkit sekali lagi untuk mempertahankan pendekatan kerajaan terdahululah agar tidak menaikkan harga gula kerana takut membebankan rakyat. Tapi Timbalan Menteri telah menjawab bahawa sekarang ini kalau kerajaan masih lagi berkeras kalau kerajaan masih berkeras untuk tidak menaikkan harga gula, maka syarikat gula tersebut akan mengalami risiko gulung tikar, dan kerajaan sedang berusaha untuk membuat sesuatu tentang harga struktur dan berkenaan dengan industri mikro yang turut menggunakan gula bersubsidi ni secara banyak. Kerajaan juga sedang berusaha ke arah itu agar subsidi bersasar ini dapat berjaya lah. Tak payah tunggu mesyuarat Jawatankuasa Khas. Besok saya ke India bincang runding dengan Commissioner of Sugar daripada India. InsyaAllah. Nak teruskan? Pasal gula okay. Perintah je. Tapi Menteri selesaikanlah harga gula ni. Realitinya kalau kita pergi supermarket hari ni, gula yang RM2.8 tu dah tak ada. Dia jual RM4.8 dan gula sama, cuma tukar paket jadi gula premium. Tak. Dia gula tak sama. Dia gula tak sama. Dia bukan gula sama dan dia tapi dia itu yang mereka buat sekarang. Berniaga buat. Bukan. So, yang pun selesaikanlah. Ya, saya nak cerita bahawa mereka tak habis jualan gula tu. Sebab itu mereka tak order gula yang biasa tu. Mereka nak habiskan dulu stok. Ya, itu yang berlaku. Mereka tak tukar paket sebab kita akan kawal. Malam Menteri. Mengakhiri perbahasan berkenaan gula itu, Timbalan Menteri telah menyatakan bahawa beliau sendiri akan pergi ke India untuk berunding dengan pihak di sana. Dan pada masa yang sama, MP daripada Tanah Merah telah bangkit untuk bertanyakan pasal gula murah yang dijual pada harga mahal, dan Menteri menafikan perkara ini. Menteri jawab peniaga tak order gula yang murah sebab nak habiskan gula yang mahal dahulu. Dan Menteri sekali lagi mengulang dia punya komitmen lah untuk mengawal harga gula ni. Jadi harga gula tempatan ni sekarang ada dua jenis, iaitu gula putih ataupun gula rakyat pada harga RM2.80 dan gula premium, gula jernih pada harga RM4.80. Dan rasanya ramai lagi yang masih keliru antara dua-dua jenis gula ni. Aku sendiri pun
sebelum dengar perbahasan ini, orang kata masih lagi tak berapa ni lah, tak berapa clear. Dan bila dengar perbahasan kali ini, barulah dapat pencerahan. Jadi setakat ni sahajalah video untuk kali ini, dan untuk video seterusnya aku akan buat video pasal ulas minyak masak yang turut diulas oleh Timbalan Menteri yang sama. Jadi setakat tu sahajalah video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.